Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Hairi Izzuan bin Muhammad Kasran. Saya menjawat jawatan penolong kurator di Badan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor. Ni sebelah saya, kawan saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf bin Samsudin. Saya merupakan naib pengurusi untuk Pertubuhan Jejak Warisan Kuala Selangor. Jadi program apa hari ni? Program hari ni program hari ni kita gotong royong perdana bersama cabang wanita Tanjung Karang di bawah Pejabat DUN Adil Bermatang sama YB Rozana. Sama kolaborasi dengan Jejak Warisan Kuala Selangor. Jadi ini dikabarkan membersihkan kawasan perkuburan lama, betul? Ya, betul. Okey, boleh ceritakan sedikit apa latar belakang sejarah perkuburan lama ni? Boleh. Pertama sekali kita kena tahu Selangor merupakan salah satu pelabuhan yang pelabuhan di bawah Melaka sebelum ni. Jadi selepas kejatuhan Melaka dikuasai oleh Johor, kemudian menjadi Johor Riau. Dan boleh apa yang kita lihat kat sini banyak menggunakan batu nisan Aceh. Di mana batu nisan Aceh ni sangat popular di Sumatera, dan kita lihat kebanyakannya masyarakat Bugis pun datang dari Sumatera. Jadi batu nisan Aceh ni sebenarnya merupakan satu komoditi antara barang yang orang kata semua kena ada lah masa tu. Kalau nak batu nisan Aceh lah standardnya, benchmarknya. Jadi menurut beberapa penulisan yang tulis oleh orang Inggeris ataupun tempatan, mereka mengatakan kedatangan orang Bugis itu memang ada pada tahun 17 hingga ke 18 seiring dengan pembukaan Selangor pada 1766 secara rasminya. Jadi kita dapat lihat seperti yang Cik dapat lihat, ada satu batu nisan di bahagian tengah tu. Dia kalau mengikut penulis Osman Yatim, pakar arkeologi, dia mengatakan itu merupakan batu nisan type N mengikut kelebaran dia. Type N tu merujuk kepada jantina mana-mana boleh, lelaki dan perempuan boleh pakai. Dan dia dibuat daripada batu sandstone, batu sungai. Lepas tu, macam saya cakap tadi, kebanjiran masyarakat Bugis pada abad ke 17 hingga ke 18 dapat dibuktikan dengan tipologi yang ada pada batu nisan tu. Batu nisan tu digunakan secara meluas dalam kurang tahun 1700 ke atas. Hal itu dapatlah membuktikan yang adanya migrasi orang-orang Bugis ke sini. Jadi macam Encik boleh lihat, kalau kita nak mengetahui dia punya lapisan, kalau paling hujung adalah yang paling awal, mungkin dalam penghujung abad ke-16, dan yang paling awal adalah di bahagian sini. Ini dah masuk ke abad abad ke-20. Dia daripada abad ke-16, 17, 18, 19 dan 20. Yang 20 ni adalah makam milik almarhumah Raja Jamaah binti Raja Sulaiman yang dimakamkan pada tahun 1917. Kalau mengikut batu nisan ni, kebanyakannya hanya elitis ataupun aristokrat je yang boleh makai. Raja-raja, kerabat, pembesar kerabat. Tapi dia tidaklah terlalu tinggi rank dia. Cuma dia kerabat. Kita boleh cakap dia macam kerabat. Untuk padat yang kawasan sini masih belum penyelidikan secara lanjut. Cuma kami sedang membuat cataloging. Katalogi tu inventory, data-data kita akan kumpul untuk kita buat kajian lanjut. Jadi inisiatif JWKS adalah untuk mendapatkan maklumat lah berkenaan kawasan-kawasan bersejarah di Kuala Selangor. Sebelum tu saya tambah sikit lah. Okey, Kuala Selangor ni dulu ni memang sebuah pusat perdagangan yang terbesar di dunia ya. Dengan perjumpaan macam-macam lah. Selain daripada kubur nisan Aceh, dia ada jumpa mata wang shilling daripada Pulau Pinang, daripada Borneo, daripada Kerajaan Osmania. Semua jumpa di sekitar daerah Kuala Selangor. Dan yang kita nampak di Batu Aceh ni, masih kita tak tahu siapa namanya. Kita masih mengkajian. Tapi yang kita pasti ini adalah tempat penempatan utama penduduk sebelum mereka berpindah ke ujung Pematang ataupun Kampung Matang ataupun Tanjung Karang. Okey, ini adalah kawasan ni lah perdagangan dulu. Okey, jadi harapan saya pada Jejak Warisan Kuala Selangor,
memohonlah kan jasa baik daripada Padat ataupun daripada esko Kerajaan Negeri Selangor yang berkaitan, meminta satu signboard atau papan tanda sejarah ya, untuk menarik pelancong datang untuk melihat sendiri ya. Ini dikatakan Dr. Sumayati kata di Selangor tak ada batu Aceh, tetapi kita telah berjumpa di sekitar Kota Selangor lebih kurang 20 lebih sama batu Aceh. Jadi dia merupakan satu monumen sejarah yang menarik. Seperti di Melaka, kita boleh jadikan dia satu aset pelancongan. Okey, pagi ni kita melaksanakan program Gotong Royong yang mana ianya melibatkan Jejak Warisan Kuala Selangor, sebuah NGO yang memang tugas mereka ini adalah menjejak kesan-kesan sejarah di dalam daerah Kuala Selangor lah. Khususnya di daerah Kuala Selangor. Jadi pagi ni kita bersama dengan tim Pusat Imak Adong Pematang dan juga Wanita Tanjung Karang kita dan beberapa anggota daripada Jejak Warisan Kuala Selangor untuk membersihkan kawasan perkuburan ni, yang mana ianya terletak di dalam kawasan bagan Pasir Penambang dan telah kelihatan tidak terurus sejak beberapa lama lah, dan kelihatan pun di belakang tu rumput yang panjang, dan saya rasa kita perlu bersihkan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku lah. Ya, ini adalah satu tinggalan sejarah yang berharga. Sebabnya kalau kita tak menjaga dan kita tak mengekalkan satu daripada sudut kebersihan dan keduanya daripada sudut struktur sejarah itu sendiri, maka akhirnya benda tu akan tinggal begitu sajalah. Dan tiba-tiba ada kawasan yang penuh dengan apa orang kata keadaan yang tak sedap mata kita memandang. Itu dia. Okey, pertamanya kita mengharapkan agar ianya di orang kata apa? Baik pulih, dibersihkan daripada masa ke semasa, dan ianya tak akan jadi tinggal sebegitu sajalah. Itu harapan kita, dan bila kawasan ini telah dibersihkan, sedap mata kita memandang, ini adalah kita boleh gunakan sebagai satu daya tarikan pelancong untuk hadir ke sini dan melihat tinggalan sejarah lama, kubur-kubur ataupun kita sebut makam, makam-makam lama. Dan daripada sana kalau kita boleh mendidik anak-anak muda, anak-anak sekolah kita tahu bahawasanya di tengah-tengah kampung bagan Pasir Penambang ini ada perkuburan ataupun makam yang ada sejarah.